Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akidah dan fikrah daripada surah Al-Fatihah. Kita akan mulakan dengan Alhamdulillah, insya-Allah. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok, maksudnya adalah segala puji bagi Allah. Mana semua pujian kita bagi kepada Allah SWT yang paling layak untuk dipuji. Dan kalau kita tengok, Alhamdulillah ini dia terpecah kepada dua. Dan kita tak akan mampu memahami Alhamdulillah melainkan faham dalam dua aspek yang ada, iaitu unsur yang ada dalam Alhamdulillah, iaitu kan, Alhamdu iaitu pujian, dan lillah iaitu Allah. Dan dua aspek ini dimulakan dengan isbat wujud Allah, iaitu mensabitkan kewujudan Allah SWT. Kalau kita tidak percaya Allah wujud, maka kita tidak akan betul-betul menghayati Alhamdulillah kita. Dan Alhamdu kaunuhu mustahiqqal lil hamd, setelah kita mensabitkan kewujudan Allah, meyakini wujudnya Allah, maka kita akan pergi kepada perkara kedua. Mengapa Allah layak dipuji? Kenapa kaunuhu mustahiqqal lil hamd? Okey, untuk kali ni, video ni kita cuba menghayati isbat wujudillah. Kalau kita tengok dalam isbat wujudillah, persoalan yang timbul adalah bagaimana kita buktikan kewujudan Allah SWT. Okey, mungkin ada persoalan kata, Allah tu dah wujud kan, kenapa nak buktikan pula? Okey, sebab kita hidup hari ini dalam keadaan pertembungan tamadun yang cukup jelas. Di bahagian barat, mereka tidak meyakini wujudnya Allah SWT dan menolak Tuhan pun. Dan mereka ingin mengangkat manusia menjadi Tuhan. Dalam kerangka sedemikian, maka menjadi tanggungjawab kita untuk mensabitkan balik hati kita, meyakini Allah tu wujud, kan? Supaya kita dapat hidup dalam dunia ni dengan setiap perkara kita lakukan, kita hidup dalam keadaan melihat dan nampak hidup bersama Allah SWT. Itu tujuan, kita kembali kepada perkara paling basic dalam agama, isbat wujud Allah SWT. Isbat wujud Allah SWT. Dan kalau kita tengok, ini bukan perkara yang baru. Nabi Ibrahim pun suatu ketika dahulu, setelah dah dekat dengan Allah, tanya soalan yang paling basic. Qala Rabbi kaifa tuhyil mauta, macam mana kamu hidupkan setelah mati? Soalan dah cukup basic. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, adakah kamu tidak beriman? Nabi Ibrahim kata, qala bala, tidak, bahkan liyatma'inna qalbi, untuk memperkokohkan hati, untuk menenangkan hati. Jadi sebab itu kita kembali kepada soalan yang paling basic. Sebab hari ini terlalu banyak syubhat. Hari ini boleh jadi banyak perkara yang kita buat, kita tak sedar perkara itu boleh mendekatkan kita dengan Allah. Kita nampak Allah, kuasa Allah di situ, kita tak nampak. Jadi kita tengok satu-satu, insya-Allah. Baik. Jadi macam saya sebut tadi, adakah kita menghayati? Adakah penghayatan kita sudah cukup untuk kita yakin Allah tu wujud, kita yakin Allah tu mengurus tadbir kita dan sebagainya. Jadi ini persoalan yang kita akan cuba jawab kali ini. Jadi kalau kita tengok, bila isbat wujudillah, mensabit kewujudan Allah, persoalan pertama yang muncul adalah bagaimana membuktikan kewujudan Allah. Jadi kewujudan Allah terjawab nak buktikan. Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib kata, ayat selepas tu dah membuktikan kewujudan Allah, iaitu Rabbil Alamin, Allah Tuhan semesta alam, kan? Jadi Allah Tuhan semesta alam ini, jawapan Allah Tuhan semesta alam adalah jawapan kepada isbat wujudillah. Kita akan memahami dan meyakini Allah tu wujud apabila kita memahami bagaimana Allah adalah Tuhan kepada alam. Bagaimana kita memahami Allah adalah Tuhan kepada alam. Jadi bila kita faham Allah Tuhan kepada alam, kita macam nak faham Allah Tuhan semesta alam, ada tiga cara. Cara pertama adalah dalil naqal, dengan kita cuba melihat ayat Quran yang berkaitan dengan Allahu Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua adalah dengan dalil akal dan falsafah. Ketiga adalah dengan dalil sains. Kita tengok satu-satu. Dalil naqal yang pertama, Imam Ar-Razi kata Alhamdulillah Rabbil Alamin ini boleh difahami dengan 4 ayat Quran yang dimulakan juga dengan Alhamdulillah, tetapi di belakangnya berbeza. Mari kita tengok satu-satu. Pertama adalah ayat dalam surah Al-An'am yang paling dekat. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ayat ni khalaqas samawati wal ard, makna ayat ni bawa kepada Allah menciptakan. Kita faham Rabb, apa maksud Rabbil Alamin, makna Allah yang menciptakan. Ayat kedua dalam surah Al-Kahfi, allazi anzala 'ala abdil kitab, yang menurunkan kitab. Jadi kita faham bahawa Allah, apa maksud Allah Tuhan? Mana Allah yang menurunkan kitab, yang memberikan kita panduan di dunia. Bagaimana hakikat dunia secara keseluruhan adalah melalui kitab. Dari situ kita faham maksud Allah Tuhan, mana Allah yang memberi kita panduan pada keseluruhan alam ini, bagaimana sebenarnya hakikat alam melalui kitab yang diturunkan. Ayat yang ketiga, kita faham Rabbul Alamin adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, mana Allah adalah yang memiliki dan menguasai segala yang di bumi dan yang di langit. Dan ayat ketiga bawa kepada Allah yang memiliki. Mana bila kita kata Allah Rabbul Alamin, Allah tu Tuhan, maka kita faham bahawa Allah yang memiliki segala, segala selain Allah SWT. Segala alam semesta kita semua adalah milik Allah SWT. Baik,
Yang keempat, yang terakhir adalah Al-Fatir. Al-Fatir maksudnya apa? Kalau dalam terjemahan direct kata menciptakan. Tetapi kalau buka tafsir, dia bawa kepada mentakdirkan. Berarti semua perkara berjalan atas takdir Allah SWT, atas aturan sunnatullah Azza wa Jal. Mana Allah dah letak peraturan kan, dan juga dia punya kadar dia, takdir dia macam mana. Semua ni ada peraturan Allah SWT, dan bila kita nampak peraturan Allah dekat situ, kita akan meyakini wujudan Allah SWT. Tetapi empat dalil ini kalau kita tengok kan, menciptakan, menurunkan kitab, pemilik dan mentakdirkan, kita tidak akan faham. Kita kalau kita baca terus kepada ayat Quran, kita akan terus ambil itu secara meyakini terus kepada Allah SWT, betul kan? Ya, kita yakin Allah cipta, turun kitab, pemilik dan takdir. Tetapi dari sudut akal, dekat situlah ujian kita untuk kita faham bagaimana ayat-ayat ini benar-benar menunjukkan Allah tu menciptakan, Allah tu menurunkan kita, Allah tu memiliki, kita ni milik Allah dan Allah tu mentakdirkan. Jadi untuk kita faham dimensi itu kan, yang mana empat perkara ini, empat ayat ni menjadi asas kepada pemahaman dalil-dalil lain kan, yang mana kalau kita tengok alam ni, kita akan tengok alam dalam kerangka empat dalil tadi, empat dalil ayat Quran. Allah cipta, Allah memiliki dan sebagainya ni, mentakdirkan, Allah yang menurunkan kitab. Dekat situ kita bawa pada hujah akal, falsafah dan hujah sains. Dan bila saya buka Mushaf Syekh Mustafa Sabri, buka Ar-Razi, buka macam-macam, saya bawa kepada yang paling dekat dengan kita, insya-Allah Buya Hamka. Jadi Buya Hamka dia bawa empat dalil kepada kewujudan Allah. Empat dalil di dalam buku Falsafah Ketuhanan. Apakah dia empat dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Taala adalah Tuhan yang menciptakan kita? Kita tinggalkan perkara tadi jap, nanti kita akan cantumkan dengan empat dalil Buya Hamka, insya-Allah. Jadi dalil pertama Buya Hamka adalah dibawa kita berfikir. Kalau kita masuk satu kelas dan semua kelas ini tersusun, kan, kelas ini tersusun, meja tersusun semua, mesti kita kata first dalam kepala kita, oh ada orang yang menyusun, ada penyusun dia, betul tak? Kan? Jadi dia tak akan automatik dia tiba tersusun. Begitulah dibawa dalil pertama, iaitu dalil kejadian manusia. Manusia ni sebenarnya dia tak akan tiba-tiba kan, ayat Buya Hamka adalah manusia telah ada dalam dunia. Namun manusia mengakui bila dia ada je, maknanya dirinya terjadi bukan atas kehendaknya. Betul tak? Macam kursi itu tersusun tu, ada kehendak orang lain yang menyusun, akhirnya kursi itu tersusun dengan cantik. Jadi kita pun, kita tercipta, macam mana aku boleh tercipta? Kita tu first soalan kita, betul tak? Macam mana aku boleh tercipta? Mesti ada yang menciptakan aku, kan? Cuma bila keadaan macam tu, manusia ada yang dia pergi kepada sains, dia kata, oh secara automatik. Itu kita akan lalu dengan kejadian alam, insya-Allah. Tetapi kan, manusia akan kembali kepada siapa yang menciptakan dia. Jadi terbuktilah sebenarnya manusia akhirnya dia akan mencari siapa yang mencipta dia, dia akan kembali kepada Tuhan. Cuma ada ulasan terhadap dalil ini. Dalil ini ulasan luar terhadap dalil kejadian manusia adalah ini bawa kepada adanya Tuhan tapi bukan Allah. Okey, kita akan perhalusi nanti insya-Allah sebentar lagi. Kan? Soalan macam ialah manusia tercipta tapi tak menjadikan Allah tu yang Tuhan. Kita akan tengok kejap lagi. Kedua, dalil kedua adalah contohnya kita tengok ada kad yang tersusun lah. Ni kita ambil contoh lah. Kad yang tersusun ni, kalau cabut dia satu kad bawah tu apa jadi? Satu kad bawah tu tak stabil. Tuk. Habis runtuh semua. Okey, tak bawah lah, yang kat atas tu. Atas tu terjatuh satu je, dia akan jatuh kat bawah, dia akan tertimpa-timpa, akan terjatuh, rosak semua kad ni dan akan hancur. Inilah dalil kedua. Dan alam ni kan terjadi macam ni juga. Rosak je satu perkara dalam alam, akan rosak satu alam, betul tak? Badan kita ni tiba-tiba rosak satu bahagian je, rosak satu injap, habis satu badan rosak. Satu urat darah tersekat kat sini, habis rosak satu badan. Kan, mana dia adalah satu ekosistem yang tersusun, saling memerlukan oksigen, kan, darah, kita ni minum air, Allah turunkan hujan. Kita hidup dalam satu sistem yang tersusun. Manusia ni tersusun. Diri manusia tu pun satu sistem tersusun. Alam ni pun satu sistem tersusun. Jadi ini adalah dalil pemeliharaan, peraturan dan pemeliharaan. Semua ada peraturan dan terpelihara oleh Allah SWT. Jadi takjublah kita kalau pada ayat, kita baca dulu ayat Buya Hamka. Takjublah kita kepada peraturan yang berlaku, yang pada sistem perjalanan matahari dengan daerah bintang-bintang mengelilinginya berlaku juga dengan proses atom yang kecil, wilayah daerah kekuasaannya. Semua perkara ada peraturannya. Dari kita ni pun, atom ni, kata atom ni tiba-tiba dia nak buat pangai. Aku tak nak lah, macam aku nak langgar dengan atom lain lah, kan? Aku bukan nak langgar, aku nak keluar sikit, nak meletup. Habis kita hidup dalam peraturan Allah SWT. Inilah maksud, kan, mana Allah yang menciptakan dan mengurus tak habis. Mana Tuhan yang menciptakan. Yang tadi tu kita faham, okey, kita diciptakan. Dia bukan ciptakan kita dengan tercipta je.
Dia adalah maha mengetahui, maha mengatur, sehingga kan kita ni duduk dalam peraturan dan pemeliharaan Allah SWT. Kan? Bila-bila masa je kita boleh mati, bila-bila masa je boleh berlakunya macam-macam kat dunia ni, letupan gerak gunung berapi dan sebagainya, tetapi di bawah pemeliharaan Allah SWT ada sistem yang Allah susun, akhirnya kan terpelihara kita. Kan itu kejadian alam. Alam ini dia duduk dalam peraturan dan pemeliharaan Allah SWT. Sebab tu kita akan nampak betapa alam ni cukup tersusun dalam ekosistem, menyebabkan kita yakin bahawa adanya Allah yang mencipta, adanya Tuhan yang mencipta. Dan Tuhan tu adalah Allah SWT, sebab Allah saja mendakwa dirinya mencipta dengan keadaan yang cukup tersusun. Baik. Pergi kepada dalil ketiga. Dalil ketiga ni kalau kita tengok kan, ini adalah kalau kita tengok tadi, dia adalah lanjutan daripada dalil tadi. Kita tu ada peraturan, ada satu peraturan yang cukup unik, ialah peraturan bahawa Bima Sakti ni contoh kan, contoh yang saya tunjuk ni adalah contoh pergerakan bumi. Bumi berpusing di kalangan dikelilingi matahari dengan planet-planet lain, dan dia bergerak di dalam galaksi. Galaksi itu bergerak di dalam bumi itu sebagai cakrawala, bergerak dalam galaksi Bima Sakti dan berjalan tanpa berlanggar pun untuk sekian juta tahunnya, kan? Tak berlanggar pun tak ni. Dan kita tengok lagi kecil, atom pun bergerak dan keadaan tak berlanggar. Kalau tak kita berlanggar ni, apa jadi badan kita? Dan macam-macam lagi perumpamaan yang mungkin boleh berlaku. Kan? Kita hidup ni dalam keadaan kita tak takut ada benda akan langgar kita. Kan? Jadi ini semua adalah bawa kepada dalil ketiga, itu dalil gerak. Dalamkan sedikit lagi rundungan atas. Nampak? Atas tu kita dalamkan sedikit. Yang kita rundungan atas gerak alam. Alam ni gerak macam mana? Mengapa matahari tidak pernah jatuh, tak pernah langgar? Kenapa bintang-bintang tidak pernah berputar? Kan? Kenapa kita tengok tu walaupun bergerak tapi dia tak berputar langgar kita dan sebagainya. Dalil gerak ini bawa kepada last sekali Allah mengatur dan menyusun gerakan ini. Kita tengok macam mana kereta, manusia yang berakal pun boleh aksiden, kan? Kereta bawa pun boleh aksiden, kan? Jadi kenapa alam ni tidak aksiden? Sebab adanya dalil gerak. Allah mencipta sambungan daripada dalil kedua tadi, kan, dengan sunatullah, dengan cukup tersusun, dengan cukup teratur, dan dia bergerak tidak berlanggar. Ini tandanya Allah wujud dan Allah mencipta kita. Dan dalil yang keempat, kita tengok kepada alam ini, dia sambungan macam dalil yang pertama. Alam ini yang biasanya manusia bila terjadi satu hal akan bertanya, siapa membuat? Betul tak? Jadi satu benda dia akan tanya, siapa yang buat? Kita katakan tidak tahu siapa yang membuat. Dan kita tak akan cakap apa? Tidak ada yang membuat. Betul tak? Contoh, kita nampak je ada speaker ni, contoh. Ada speaker, ada mic ni, kan? Kita akan terus tanya, siapa yang buat mic ni? Siapa ini? Kau beli kat mana? Kau buat kat mana? Kan? Kita tak akan kata, mic ni tiba-tiba wujud. Jadi alam ni sebenarnya, kejadian alam dia wujud secara dicipta. Itu adalah paling logikal. Cuma saintis sekarang dia cuba kaji untuk cari yang paling asas tu macam mana Big Bang. Sebelum Big Bang macam mana? Itu yang sampai sekarang tidak dapat dijumpai. Dia nak cuba cari pada singularity, macam mana alam ni tercipta secara sendiri. Which is boleh jadi bila Allah sekali dia jumpa, tengok rupanya Allah yang cipta. Sedangkan Allah dah ajar dia dulu, dan dalil dari sudut falsafah dan akal dah akan ternampak dari awal. Alam ni memang tercipta dengan sendirinya. Malah Buya Hamka dia syarah lagi, dia kata kan, benda yang diyakini adalah alam ini tercipta. Benda yang tak diyakini adalah alam ni tidak tercipta. Jadi mereka yang mengatakan alam ni tidak tercipta kena datangkan bukti, dan mereka gagal. Kan, mereka gagal. Kan, sebab paling logik adalah akal ni dicipta. Bukan paling logik, akal ni tidak tercipta. Dan akhirnya mereka gagal, dan mereka hidup dalam keadaan syubhat, dan dalam keadaan tidak ada panduan daripada Allah SWT, tidak tahu nak buat apa. Kan? Jadi empat dalil tadi kita susun dalam 4 surah yang membawa pada penerang Rabbul Alamin. Menciptakan, kita bawa kepada dalil nombor 1 dan nombor 4 dalam penciptaan manusia dan alam. Maknanya kita bila tengok alamnya, kita rasa Allah tu yang menciptakan. Kita memahami, meyakini Allah yang menciptakan. Anzalal kitab tu sebenarnya boleh bawa juga dari peraturan dan pemeliharaan dan gerak, dalil gerak. Pemilik, akhirnya Allah yang memiliki, maka Allah susun dengan peraturan dia. Betul tak? Bila kita kata Fatirus samawati wal ard, Allah yang memiliki, Allah yang menyusun, semua ni tu dalil yang keempat pun sama, iaitu mentakdirkan semua perkara ini ada peraturan dan pemeliharaan dari Allah SWT. Dan maka kita akan meyakini, Allah dah claim dah, Allah susun semua benda ni. Allah dah claim, Allah susun semua alam ini. Dan Tuhan lain tidak claim, kan? Dan bila Allah claim, Allah susun, Allah letak sebahagian daripada Quran dalil-dalil sains macam mana Allah menyusun. Allah menyusun alam semesta, Allah menyusun dan sebagainya. Terlalu banyak, kan? Dan itu boleh itu dalam siri yang lain, insya-Allah. Dan semua empat perkara ni kita timbul satu persoalan. Dalil akal dah, dalil ni, dalil sains mana? Mana pergi dalil sains?
Kan kalau kita tengok dalil sains sebenarnya, sebelum apa-apa sains dia kembali kepada metasains. Metasains iaitu cara berfikir seorang saintis. Apa sebenarnya tujuan seorang saintis mencari satu-satu ilmu saintifik. Kan itu metasains. Dan metasains ni kan sebenarnya Hamka pun dia dah jawab dengan fikiran ilmu dalam bab fikiran ilmu dan falsafah. Dia kata, kita baca sama-sama. Semasa berkembang fikiran dan ilmu, semakin kagum bila melihat keajaiban dan undang-undang atau peraturan yang sudah ada pada alam. Maknanya semua peraturan yang sains jumpa dah ada kat alam. Boom, kan? Bukalah E sama dengan MC square. Sejak dulu dah ada. Saintis hanya jumpa sahaja. Betul tak? Tiada satu pun peraturan melainkan dah ada. F sama dengan MA, kan? Dah ada dah sejak dulu. Teori apa-apa jenis teori yang dijumpai dah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuma tidak dijumpai sahaja. Kan? Sudah ada. Semua benda ni dah wujud dah dekat alam. Singularity ke, gravity ke. Gravity tu dah ada sejak dulu. Mereka hanya tengok kepada teori macam mana gravity tu. Space time dan sebagainya, semua dah ada. Dark matter, apa semua dah ada. Dah ada sejak dulu lagi. Cuma saintis jumpa. Dan Amka sambung, akan tetapi bila sendiri tidak dapat menciptakan yang lebih indah dari itu. Kita hanya dapat kan, kita ni tak dapat cipta lebih daripada tu. Betul tak? Mana ada teori dicipta oleh manusia. Kita dijumpai. Sebab tu dia kata revelations kan. Dia dapat, dia reveal benda-benda tu kan. Dia finding. Dia bukan cipta teori baru. Dia hanya jumpa. Dan kita hanya dapat menyusun aturan baru yang tidak boleh keluar dari acuan aturan asli dan alam. Betul tak? Semua perkara yang kita buat, kita kena ikut according to the rules of scientific discovery. Betul tak? Kita tak boleh keluar daripada scientific discovery. Apa discover? Kita hanya boleh buat dalam kotak yang alam ni Allah cipta sahaja. Mereka manusia tak boleh cipta apa pun. Manusia hanya boleh buat apa yang Allah kata kamu boleh buat benda ni dalam undang-undang aku. Kan? Dan dari pintu mana pun kita masuk, baik dari logik atau dari ilmu hitung tertinggi, matematik, dari ilmu handasah, ilmu engineering atau kimia, dan dari mana saja, kita takkan boleh buat ilmu baru, kita takkan boleh buat, bukan ilmu baru, kita takkan boleh buat ciptaan baru melainkan di bawah ketetapan dan apa yang telah Allah tetapkan, undang-undang sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok semua ni kan, dia masih kembali kepada 4 surah tadi dan dalil 4 dalil tadi. Akhirnya makin kita kaji alam, makin kita yakin bahawa alam ni ada peraturan dan pembenaran dan dalil gerak dari Allah SWT, kan? Dan dalil penciptaan daripada Allah SWT. Allah menciptakan, makin kita cari, makin kita nampak Allah cipta. Makin kita faham, makin kita nampak Allah cipta. Nampak? Rabbil alamin, makin kita nampak alam, kita tengok alam, makin kita yakin wujudnya Allah SWT. Dan kembali ke soalan tadi, bagaimana buktikan kewujudan Allah? Kembali kepada Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Dan kita boleh tengok tu, kita yakin dengan 4 dalil tadi, pendetailan tadi, akal kita dengan sains, kita makin memahami, makin meyakini bahawa Allah yang menciptakan kita. InsyaAllah. Sekian saja, insyaAllah. Wallahu alam. Moga-moga kita makin kuat iman kita. Dan ini siri pertama, bahagian pertama dalam meyakini Allah tu wujud. Barulah kita boleh menghayati Al-Fatihah. Alhamdulillah. Belum Al-Fatihah lagi, Alhamdulillah dulu. Nanti siri kedua tentang kaunuhu mustahiqul lil hab. Kenapa Allah tu berhak untuk dipuji? InsyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.